Apa bahan menarik nak di anda minggu ini? Perubatan menggunakan lintah, pertembungan antara kaedah rawatan kurun ke-19 dengan rawatan moden. Sebotol plastik yang memuatkan lintah pelbagai saiz diambil. Lintah-lintah yang melekat di dinding botol berkenaan kemudiannya dipilih. Dia memilih seekor lintah yang sederhana, tidak terlalu besar dan bukan terlalu kecil. Segalanya bergantung kepada tahap kesesuaian untuk pesakitnya. Sebaik dikeluarkan daripada botol, lintah tersebut berlumba-lumba merayap dan membelit tangannya. Semuanya berada dalam kelaparan kerana memang sengaja lintah ini dibiarkan berkeadaan begitu. Lalu seekor lintah diletakkan di atas muka pesakit cilik ini. Lintah tersebut dibiarkan bergerak mencari mana-mana urat yang mudah baginya untuk membenamkan gigi. Tiba-tiba, lintah ini berhenti merayap. Ia sudah menemui saluran darah, lalu menghisap darah pesakitnya. Tidak lama kemudian lintah ini kelihatan rakus menghisap darah beku tersebut dengan menggunakan giginya yang tajam. Dua ekor lintah itu dibiarkan menghisap darah pesakitnya selama 1 hingga 2 jam sehinggalah ia benar-benar kenyang. Apa sebabnya lintah-lintah dibela dan diambil oleh lelaki ini? Rupa bentuknya yang hodoh dan licin menyebabkan sesiapa sahaja yang melihatnya pasti rasa geli, apatah lagi nak memegangnya. Namun tak semua berpendapat demikian. Tetapi bagi lelaki ini, lintah dianggap memberi rezeki yang lumayan kepadanya sejak 5 tahun yang lalu. Lintah dia boleh seduk itu darah kotor. Dia seduk itu darah kotor. Kalau baik punya darah, dia tamuh. Lintah dia tak suka. Baik punya darah, dia macam masin ke asam ke apa, dia tak suka lah. Dia yang paling suka itu kotor punya lah. Jimmy E, atau sering dikenali sebagai Master E, menghabiskan masanya bersama lintah dengan tujuan untuk membantu memulihkan pelbagai penyakit, sama ada yang kronik atau tidak. Kebolehannya merawat penyakit dengan menggunakan lintah memang menghairankan serta mengejutkan sesiapa saja. Pembabitan Master E bermula apabila beliau mendapatkan rawatan penyakit resdung yang dihidapinya dengan seorang pengamal perubatan yang menggunakan kaedah lintah di Singapura. Penyakit resdungnya yang serius berjaya dipulihkan selepas menerima rawatan berkenaan. Sejak dari itu, beliau mula tertarik untuk mempelajari teknik rawatan tersebut. Biasa saya tengoklah. Tengok dia badan dia mana ada tak eloknya lah. Macam lah. Macam lu kira tengok kalau sakit lah. You sakit tangan sini ya. Okey, saya sini sakit. Okey, saya boleh kasih pegang, saya tengok itu tempat kasih dia gigit. Pertama kali beliau mencuba kaedah rawatan ini, beliau gagal mendapat kepercayaan dan penerimaan masyarakat mengenai lintah boleh menjadi penawar kepada pelbagai penyakit. Semua orang tak percaya. Dia cakap, apa ni lintah boleh baik kah? Penyakit dia pun fikirlah dia cakap, macam mana lintah boleh baik. Habis dia cubalah. Dia okey, saya cuba tengoklah. Bila dia sudah cuba, dia boleh rasa. Sudah ada baik banyak sudah baik. Habis dah lagi bukan sekali boleh baiklah, mau 2-3 kali, 4 kali. Seorang lagi pesakit datang menemui Master E. Setelah memeriksa bahagian yang mengandungi darah beku, Master E mencapai botol azimatnya.
Sebagaimana awal tadi, seekor lintah dipilih untuk diletakkan pada bahagian lutut pesakit berkenaan. Setelah puas mencari, barulah lintah ini menemui kawasan sasarannya. Lintah yang sedang kelaparan ini tidak bergerak ke mana-mana. Ia terus menyedut darah pada lutut pesakit tersebut. Seekor lagi lintah diletakkan pada bahagian saluran darah di belakang lutut. Kedua-dua ekor lintah ini terus melekat pada bahagian lutut pesakit tersebut. Tugasnya amat mudah, iaitu menyedut sebanyak mungkin darah dan setelah kenyang, lintah tersebut akan jatuh dengan sendirinya. Ketika itulah darah-darah kotor dari pesakit akan keluar warna merah pekat. Dia rasa ada macam jamuk kikit lah, ada isak. Sudah sakit dan pasal dia simpan, sudah dia makan dia ada isak ini macam tarik saya. Sudah lama dia tiam-tiam sana dia. Selalunya berapa ekor dia letak? Itu hari saya simpan 5. Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, 5. Lintah termasuk dalam kategori annelids atau sebahagian daripada keluarga cacing. Badannya boleh dibahagikan kepada 34 segmen dan mempunyai pelbagai bentuk yang sentiasa berubah-ubah sehingga mencapai 7 mm hingga 200 mm panjang. Selalunya ia mempunyai 3 rahang berbentuk Y serta giginya mencecah jumlah 108 batang. Dalam dunia perubatan kurun ke-19, lintah pernah digunakan secara meluas oleh ahli fizik dengan tujuan mengeluarkan darah beku. Kaedah ini dipercayai sebagai penawar kepada pelbagai penyakit, daripada sakit kepala hinggalah penyakit gaut. Akibat peredaran zaman, kaedah ini tidak diguna pakai lagi, sehinggalah perubatan berasaskan lintah ini diperkenalkan semula sejak 4 dekad yang lalu. Dr. Matthew Concannon, doktor pakar tangan dan microsurgery yang menggunakan kaedah perubatan lintah atau perubatan Hirudo. Kaedah ini dilakukan dalam satu pembedahan pembaik pulih anggota badan yang terputus. Penglibatan lintah terletak kepada menyedut darah kotor keluar, sekaligus melancarkan kembali gerah pusingan pengaliran darah dalam tubuh manusia. Satu kes terbesar adalah pembedahan penyambungan semula telinga seorang budak yang putus akibat digigit anjing. Prosedur selama 4 jam itu memerlukan 50 ekor lintah untuk menyedut keluar darah beku melalui saluran darah yang kecil di telinga pesakitnya. Bagi melancarkan pergerakan darah lebih cepat, Master E juga menggunakan kaedah mengurut kaki pesakitnya. Pesakit akan diurut selama setengah jam sementara menunggu lintah berkenaan kenyang. Urut itu darah boleh jalan lah, dia jalan cepat lah. Macam dia pusing cepat lah. Urut pusing, dia pusing cepat, dia sedut cepat. 2 jam telah berlalu. Lintah yang tadinya berukuran sederhana boleh membesar sehingga 5 kali ganda berat badannya. Master E mula menanggalkan lintah yang terlekat di muka pesakitnya satu persatu. Darah kotor akan mula keluar melalui kesan gigitan lintah yang berbentuk seperti segitiga. Master E akan membiarkan darah itu keluar sendiri sehinggalah berhenti yang selalunya memakan masa lebih 1 jam. Manakala lintah yang sudah kenyang ini boleh bertahan tanpa makanan selama 18 bulan. Biasanya pesakit akan menggunakan 6 hingga 8 ekor lintah bergantung sejauh mana seriusnya penyakit yang dihadapi. Lintah ini hanya digunakan sekali saja untuk setiap penyakit dan kemudiannya akan dilepaskan. Tapi awas, jika lintah ini digunakan tanpa menerima nasihat pakar, pesakit akan menghadapi implikasi yang buruk. Sistem rawatan ini tidak menggunakan sebarang ubat lain, hanya bersandarkan kepada lintah saja.
sejak 5 tahun mengamalkan kaedah ini, ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik berjaya dipulihkan.